Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada pagi ini, alhamdulillah, dalam rangka membincangkan sambungan kepada kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis. Kita hari ini masuk kepada bab yang keempat. Kita terus bacalah, sebab hari ini pun kita akan berhenti awal. Saya minta maaf di atas sedikit perubahan jadual saat akhir. Mungkin ada yang kelam kabut sikit pada pagi inilah. Ala kulli hal, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir. Itu bab kita pada pagi ini berkenaan dengan makna talbis dan ghurur. Makna talbis dan ghurur. Saya akan kembali guna kitab ni, pasal ada permintaan minggu lepas nak guna kitab ni. Banyak yang beli yang ni, walaupun baru ni saya baca kitab yang cetakan dari Darus Sunnah, tapi ramai yang minta untuk ni. Dia kata bahasa lagi mudah faham, jadi saya guna terjemahan ni lah. Ni nampak ada yang seronok, nampak ni. Baik, hari ni kita bab yang keempat, makna talbis dan ghurur. Talbis adalah menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Sedangkan ghurur, ia adalah sejenis kebodohan yang mengakibatkan seseorang meyakini suatu kesalahan sebagai kebenaran dan satu keburukan sebagai kebaikan. Semua itu terjadi kerana ada syubhat yang mengakibatkan munculnya keyakinan seperti itu. Apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim dan Ibn Jauzi dalam masalah ni ialah berkenaan dengan perkataan talbis dan bezanya dengan ghurur. Talbis asal daripada kalimah albasa yulbisu, tablis. Maknanya sesuatu benda dipakaikan dengan pakaian yang lain sehingga dia nampak pada sudut yang berbeza. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Naml. Seperti contoh kisah Hudhud, yang mana dia pergi berjalan sehingga Nabi Sulaiman cari dia tak jumpa. Kemudian Nabi Sulaiman tanya dia, famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Kata Hudhud, aku datang daripada negeri Sabak dengan satu khabar yang diyakini. Inni wajadtu mura'atan tamlikuhum. Surah An-Naml ayat 23-24. Inni wajadtu mura'atan tamlikuhum. Aku mendapati seorang wanita yang memimpin mereka, yang memiliki, jadi raja, iaitu Balqis lah, kalau kita kata nama dia masyhur. Wa utiyat min kulli syai'in, dan dia diberikan segala sesuatu. Makna satu kepimpinan yang sangat ada belaka. Walaha arsyun azim, dan dia memiliki arash, singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku juga mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain daripada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum,
Lalu syaitan menampakkan indah bagi mereka amalan mereka itu. Fasaddahum 'anis sabil, akhirnya dia menghalang mereka, yakni syaitan menghalangi mereka dari jalan yang benar, kerana itu mereka tidak mendapat petunjuk. Dalam ayat ni menunjukkan bahawa bagaimana sifat iblis atau syaitan memakaikan suatu pakaian yang lain sehingga orang nampak benda tu baik dan menghalangi mereka daripada jalan yang benar. Itu maksud talbis. Talbis, benda asal tak cantik, kita packaging dia menjadi nampak cantik. Itu talbis. Dan tu kerja syaitan dalam nak menyesatkan manusia. Dia letak packaging ibadah kadang-kadang pada amalan maksiat. Hakikatnya benda maksiat dipakaikan dengan pakaian ibadah, orang anggap oh benda ni baik, padahal tidak. Dan diberikan alasan macam-macam supaya yang tak baik tadi nampak baik. Itu kerja siapa? Talbis, iblis. Adapun ghurur, ini berasal daripada kebodohan. Oleh kerana dia jahil, dia tertipu. Talbis, kadang-kadang orang cerdik pun boleh tersangkut. Talbis lagi licik. Ghurur, yang ni kerana syubhat yang ada, dia meyakini satu benda salah adalah baik, betul. Satu benda yang buruk sebagai kebaikan. Yang ni ghurur. Macam saya dah ceritalah, oleh kerana dia ni ada syubhat atau jahil, ada seorang pergi tanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang dia mimpi jumpa Nabi. Jadi Syekh tak adalah kata, wow hebatnya kamu mimpi jumpa Nabi. Tak tanya berapa kali kamu jumpa, macam mana cerita kamu jumpa, apa amalan kamu sebelum tak kamu tidur selawat berapa ribu kali. Dia tak tanya satu lagi. Dia tanya, cuba cerita kat aku, rupa Nabi lagu mana mu tengok dalam mimpi. Dia pun ceritalah, aku tengok lelaki yang putih, cantik, handsome, dagunya licin. Syekh bila dengar lagu dagunya licin, dia kata apa? Syekh senyum. Dia kata, kamu bukan tengok Nabi, tapi kamu ditipu syaitan. Kamu juga ghurur. Maknanya lebih kurang, ghurur tu dia menyangka sesuatu tu betul, padahal tidak. Dia sangka tu Nabi, padahal syaitan tipu dia sebab dia tak kenal Nabi. Dia tak kenal Nabi. Macam kita mari tak aja jumpa Abu Talha. Nah, jadi gigi tanya, aku pergi Baitul Salam jumpa Abu Talha. Macam mana? Dia kurus, tinggi. Kita kata sifat tu beza, tu bukan Abu Talha tu. Tapi oleh kerana dia tak kenal Abu Talha, dia anggap itulah Abu Talha. Mungkin dia jumpa Oli ke, jumpa orang lain lah. Tapi gitulah sifat al-ghurur. Dia menyangka sesuatu yang tak baik sebagai baik kerana kejahilan dia. Baik. Tolak ukur keberhasilan iblis sangat menggoda manusia bergantung kepada peluang yang dimilikinya, serta apakah peluang yang dimilikinya akan semakin besar atau justru semakin kecil, semakin banyak atau justru semakin sedikit. Hal ini bergantung pada tingkat kewaspadaan dan kelalaian manusia yang digodanya, serta tingkat kealiman dan tingkat kejahilannya. Jadi iblis ni peluang ataupun tahap dia nak berhasil menggoda manusia bergantung kepada peluang yang dia miliki. Kadang-kadang peluangnya terbuka luas, kadang-kadang ruang yang ada kecil. Dan dia bergantung kepada tahap mana waspadanya seseorang itu daripada tipu daya iblis. Dan dia juga bergantung tahap mana manusia itu yang nak digoda. Sama ada orang ni jahil ataupun alim ataupun orang yang lalai.
Jadi semua ni akan menyebabkan berbezanya tahap gangguan iblis pada seseorang. Kalau kita kata orang yang nak kena gangguan iblis, atau gangguan lah, orang kata dia diganggu, dirasuk dan sebagainya. Kalau orang tu waspadanya tiap-tiap pagi dia dah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau pagi-pagi dia baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau tiap-tiap pagi lepas subuh dia baca 3 qul, ayat kursi dan sebagainya, maka tahap waspada yang ada pada dia tak sama dengan tahap waspada yang orang yang lupa. Bangun-bangun pagi tak tahu, terlayang buka dulu tengok nasi lemak kopi or. Tu zikir dia pagi-pagi. Malaysia hari ini ke? Atau tu buka pagi, celak-celak mata, ambil telefon, tengok dulu WhatsApp apa dia, ada berita hari ni, Facebook hari ni. Tahap waspada yang berbeza ni menyebabkan kesan peluang syaitan untuk menipu dia juga berbeza. Jadi bila kita tahu hakikat ini, kita mesti senantiasa menjaga diri daripada talbis dan juga ghurur. Ketahuilah, Syekh memberikan perumpamaan. Hati ini ibarat benteng yang dikelilingi pagar. Benteng ni kita kata kubu lah, mudah. Bahasa kita mungkin saya lebih faham kubu tu sebagai bangunannya, benteng ni sebagai dindingnya. Tapi kita kata satu bangunan atau kubu yang dikelilingi pagar. Dan di pagar itu ada beberapa pintu gerbang dan sejumlah celah ruang yang boleh dimasuki. Dalam benteng atau kubu ini dia dihuni oleh akal yang sering dikunjungi oleh para malaikat. Di samping benteng terdapat sebuah tempat persinggahan rabat yang dihuni oleh hawa nafsu. Dekat dengan kubu ni ada satu tempat yang dihuni oleh nafsu. Dekat je. Antara akal dengan nafsu, dua-dua duduk dalam tubuh manusia. Akal sering dikunjungi malaikat dengan kewarasan fikiran dan juga kebaikan. Adapun nafsu, para syaitan boleh mondar-mandir ke tempat persinggahan itu tanpa ada penghalang sedikit pun. Sebab dia geng nafsu dengan syaitan. Di antara penghuni benteng tersebut, yakni akal dan penduduk tempat persinggahan tadi, iaitulah nafsu, sering atau telah terjadi peperangan yang terus berkecamuk. Kerana itulah syaitan pun terus mengelilingi benteng tersebut sambil mencari-cari kelalaian penjaganya dan menunggu kesempatan untuk boleh dia masuk melalui celah yang ada. Antara nafsu dan akal itu peperangan senantiasa ada. Akal merujuk nafsu kita buat begini, sedang nafsu kata jangan. Akal kata tak payah, dia suruh buat. Senantiasa. Dan nafsu ada pihak-pihak yang membantunya supaya mengalahkan akal, yang mana dia cuba masuk melalui jalan mana pun yang dia mampu. Dan itulah syaitan. Maka seharusnya si penjaga mengetahui semua pintu gerbang dan celah yang ada, kerana dia memang ditugaskan untuk menjaganya. Jangan dia lengah dalam menjaganya walau sekejap pun. Pasalnya pihak musuh tidak pernah mengendurkan teror dan juga ancamannya. Wah, ni teroris ni. Teroris sebenar. Itulah syaitan. Dialah teroris yang sebenar. Masalahnya pihak berkuasa tak boleh nak tangkap teroris ni. Kalaulah dia boleh dimasukkan kat ISA ke, ISA tak ada dah. Akta-akta lain tangkap dia. Pihak berkuasa negara tak mampu. Yang mampu Allah Ta'ala je. Sebab tu dalam Ramadan dia masuk sekejap. Lepas Ramadan dia keluar balik.
Jadi kita ni tak mampu. Tidak pernah malah dia mengendurkan keganasannya dan juga ancamannya. Ada seorang lelaki bertanya kepada Hasanul Basri, apakah iblis itu tidur? Mendengar pertanyaan itu, Hasanul Basri menjawab, seandainya dia tidur, nescaya kita boleh berehat. Kalaulah kita tahu satu hari syaitan ambil cuti, nescaya kita akan gunakan kesempatan tersebut untuk menambahkan amal kebaikan kita. Tapi dia tak pernah cuti. Dalam masa yang sama, kita pun tak boleh nak tunggu dia cuti. Senantiasalah kita beramal walaupun dia tak cuti. Senantiasalah kita beramal walaupun bukan Ramadan. Kalaulah kita tahu syaitan itu direhatkan, ditambat pada bulan Ramadan, lalu kita jadi kuat amal ibadah. Sebenarnya kita tak perlu tunggu syaitan kena ikat baru kita nak buat ibadat. Sebab apa? Dia kata kalau betul dia berehat, kita tidur, kita istirahat. Ramadan tu pun masih lagi tak boleh nak istirahat. Benteng itu diterangi dengan zikir dan disirami dengan keimanan, disinari dengan keimanan. Di benteng ini terdapat cermin yang berkilat, yang memantulkan apapun yang melintas di hadapannya. Yang pertama kali dilakukan syaitan di tempat persinggahannya adalah menciptakan asap sebanyak mungkin supaya dinding benteng tersebut menghitam dan memburamkan cermin. Namun asap ini boleh diusir dengan kesempurnaan fikiran, dan cermin kotor boleh dikilatkan kembali dengan zikir. Pihak musuh tidak henti-henti mengintai benteng hati ini. Terkadang mereka melakukan serangan dan berhasil memasukinya. Akan tetapi sang penjaga kemudian berjaya menghalau mereka sehingga mereka pun keluar terusir lagi. Namun terkadang mereka berhasil masuk dan merosakkan apa yang ada di dalam benteng. Bahkan terkadang mereka tinggal di dalamnya semata-mata kerana kelalaian penjaga. Ada kalanya angin yang seharusnya dapat menghalau asap itu tidak berhembus, sehingga asap itu pun banyak, sehingga menjadikan benteng hitam dan cermin pun suram. Akibatnya, tatkala syaitan lewat atau lalu di hadapannya, tidak ada penjaga yang mengetahuinya. Nampak? Itulah maksudnya menutup, talbis. Menutup dia dengan daripada pandangan, sehingga dia tak nampak dah benda tu sebagai ancaman daripada syaitan. Sehingga kadang-kadang syaitan boleh datang dalam rupa orang saleh. Nampak dia macam pakaiannya pakaian ulama, tapi hakikatnya dia adalah iblis. Kalau betul iblis sungguh tu lainlah. Tapi yang tak sedar, dia ditalbiskan oleh iblis dalam rupa manusia. Dia masih lagi berpakaian seperti orang yang alim, tetapi berperangai dia dan percakapan dia menepati kehendak iblis. Yang tu bahaya. Sehingga dia tak kenal mana satu yang benar, mana satu yang salah. Dan kalau disifatkan seperti asap ni sungguh, sebab sifat dia ni dia sikit-sikit. Kalau kita asap tu nak jadi hitam pekat, dia tak jadi sekali kita bakar tu asap tu hitam menutup, tak. Dia sikit-sikit. Lama kelamaan makin lama makin gelap, makin lama makin gelap, makin lama makin gelap, dan sehingga akhirnya dia tak nampak dah apa yang memberi ancaman kepada iman dia. Kita tengok hari ni fitnah yang berlaku dalam soal kesyirikan, sehingga manusia menganggap remeh isu syirik, padahal syirik itu dosa besar. Hari ni kalau kita tengok dia curi, oh besar salah dia. Kalau dia berjudi, besar salah dia. Kalau dia bunuh orang, besar salah dia. Nah, kalau dia berzina, besar. Kalau dia makan rasuah, besar.
Tapi di saat dia tengok satu dosa manusia menyembah atau berdoa kepada kuburan, dia boleh rasa tak ada apa-apa, dan dia masuk dengan asap-asapnya. Daripada dulu lagi arkam mari disapu, kemudian mari pula tu air pen sapu, kemudian mari pula lama-lama manusia akan terbiasa dengan perkara tersebut, sehingga penentangan dia terhadap ajaran sesat itu sudah lagi tidak sekental dulu. Sampai benteng manusia tu dah tak nampak. Sampai hari ni dia boleh kata yaqazah tu tak ada apa-apa pun. Kalau orang tu mengaku Nabi mari majlis dia hadir, majlis zikir dia kata tak ada apa-apa pun. Tengok bagaimana pintu tu masuk satu demi satu demi satu demi satu. Inilah yang dinamakan talbis. Bila dia boleh tertipu, bila dia tidak ada benteng keimanan dan juga keilmuan yang bersumberkan sumber yang sahih. Terkadang sang penjaga terluka kerana kelalaiannya, sehingga dia pun ditawan dan diperhambakan pihak musuh. Kadang-kadang dia ditugaskan mencari alasan pembenaran untuk mengikuti dan membantu hawa nafsu. Maka tidak hairan jika kadang dia tampil bak seorang pakar dalam keburukan. Syaitan boleh tipu manusia sehingga dia mencari 1000 alasan untuk menghalalkan maksiatnya. Malah boleh jadi dia jadi lebih pakar dalam maksiat berbanding syaitan. Syaitan kata aku tak jahat setahun ni, dia ni lagi pro daripada aku. Kalau kita tengok kadang-kadang sifat, kadang-kadang contohlah kita kata Yahudi ni jahat dah. Kalau kira semua makar yang ada atas dunia ni disebabkan Yahudi. Tapi bila perang antara ahli sunnah dengan Syiah, Syiah buat sesuatu yang lebih jahat daripada Yahudi, sehingga mungkin Yahudi kata aku tak jahat setara ni. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Syria dalam masa 3 tahun tak berlaku di Palestin dalam masa 30 tahun. Padahal kita kata hak paling jahat atas dunia ni, hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Yahudi ya? Bila berlakunya begitu? Apabila syaitan boleh menguasai dia dan dia menjadi hamba kepada syaitan. Malah lama kelamaan dia jadi pakar dalam keburukan, sehingga seorang ulama salaf mengatakan, aku pernah melihat syaitan dan dia berkata kepadaku, dulu aku menemui manusia untuk mengajari mereka, akan tetapi sekarang aku menemui mereka untuk belajar dari mereka. Sehingga dia pakar dalam buat jahat. Syaitan boleh jadi buka lorong sikit ya, bila dia terjun dalam tu lagi teruk. Dan itu yang berlaku. Sebab tu saya katakan betul kalau kita kata perancangan agenda Yahudi untuk merosakkan dunia, tapi kesan dia di negara-negara bukan Yahudi lagi teruk daripada yang ada di Yahudi sendiri. Bila mereka sudah jadi pakar dalam keburukan. Pakar dalam keburukan. Siapa bila dia menyeksa, kita tak terfikir dia boleh seksa orang sampai tahap tu. Dia boleh seksa orang sampai ke tahap tu. Wal'iyadzubillah. Kita minta berlindunglah dengan Allah Azza wa Jalla daripada fitnah mereka. Terkadang syaitan menyerang orang yang pandai dan cerdas dengan cara menghiaskan si pengantin hawa nafsu atau menggandeng si pengantin hawa nafsu yang telah didandaninya. Akibatnya orang cerdas itu pun sibuk melihat dan memerhatikannya, sehingga akhirnya syaitan berhasil menawannya. Tali yang paling kuat untuk mengikat tawanan adalah tali kebodohan. Yang paling dahsyat sekali bila jahil. Tali yang sedang, yakni sederhana, ialah tali hawa nafsu, dan yang paling lemah adalah tali kelalaian.
Namun selama baju besi keimanan masih membungkus diri orang mukmin, maka panah musuh tidak pernah dapat membunuhnya. Baik. Jadi kalau dilihat di sini, perkataan ini tolong tanda. Apakah senjata atau tali yang digunakan syaitan untuk menipu manusia? Atau dalam istilah kita kata talbis ni. Dia nak ikat mana? 3 perkara. Yang pertama, yang paling kuat ialah jahil. Dia akan berusaha supaya manusia tu jahil. Bila manusia jahil, dia mudah tipu. Dan modus operandi ni, semua orang penguasa ataupun penjajah menggunakan metod ini. Bila orang jahil, dia mudah ditawan. Kadang-kadang dia tak nak bagi nampak kesalahan yang ada pada dia. Dia bagi biar orang jahil supaya orang tak kata dia salah. Macam mana dia boleh menyebar luaskan kejahilan? Macam-macam. Satu, dia halang orang belajar. Boleh jadi dia halang orang belajar. Orang mengajar ditangkap, dihalang. Boleh jadi. Orang yang tak mengajar, tak apa. Yang kedua, nafsu. Cuba untuk selain daripada dihalang belajar, diangkat pula nafsu. Dan kita tengok kadang-kadang dalam bab ni, dia tidak dipandang sensitif. Saya baru ni pergi ke Tesco. Pergi ke Tesco. Keluar dekat kaunter dulu kat Tesco Ampang tu, dia ada kan kedai-kedai kecil pula. Keluar hari tu ada satu kedai Causeway. Sekarang ni tutup dah Causeway tu. Buka satu lagi kedai pakaian dalam. Kita ni nak bayar ni mesti lalu-lalu tengok kedai tu. Hak dia jual pakaian tu tak ada masalah. Hak dia letak gambar tu masalah. Besar punyalah besar. Kita tengok pun terkejut. Allah. Saya tak tengok lagi mula-mula pergi dengan Zaujah dia pun tengok terkejut. Lepas kita tengok dia terkejut, apa pula kita pun tengok, kita pun terkejut juga. Tapi orang kita dalam masalah tu dia tak apa. Lepas tu saya kata, kalaulah kita boleh, siapa-siapa yang ada hubungan, keterlibatan dengan orang yang berkuasa, saya tak tahu apakah itu termasuk dalam ruang atau bidang kuasa pihak berkuasa agama ataupun tidak. Tapi sepatutnya dia jadi. Mereka juga boleh menjadi pihak yang bertindak menghalang perkara-perkara begini daripada dilakukan. Bukan sekadar memberi tauliah pada orang yang nak mengajar, sehingga orang mengajar betul pun tidak diberi tauliah. Dalam masa yang sama, pihak-pihak yang menyebarkan kemungkaran ini dibiarkan berleluasa, sehingga dia boleh letak sebesar-besar bergambar pameran, orang separuh bogel, walaupun benda tu tak ada hajat pun untuk diletakkan di situ. Kalau letak gambar patung tak ada kepala lebih, dia bukan nak jual orang, dia jual pakaian. Setakat jual pakaian sudahlah. Ni seolah-olah iklan orang tu lebih daripada pakaian. Musibah. Jadi kita katakan talbis sebeginilah menyebabkan manusia lalai daripada mengingati Allah. Seorang tengok, sekali tengok tak apa, 2 kali tengok, 3 kali tengok, akhirnya dia akan jadi Allah bisa tegal biasa. Sehingga hari ni kita tengok orang berpakaian tak tutup aurat tempat kita ni dah jadi satu benda biasa. Kalau orang yang bukan Islam pakai seluar pendek tu, siapa pun ikat jadi dah biasa. Padahal ini sebahagian daripada talbis yang boleh membawa kepada maksiat yang lebih besar. Satu, tali yang paling kuat jahil. 2, nafsu. 3, lalai. Beza yang 3 ni apa dia? Ataupun ketiga-tiga ni ukuran dia adalah pada soal ilmu.
orang yang jahil, orang ni paling bahaya sebab dia tak ada ilmu. Sehingga apapun keadaan dia, dia tidak boleh nampak kebenaran dan dia tidak boleh membezakan antara yang benar dan juga yang salah. Yang kedua, nafsu. Boleh jadi dia ni tengah-tengah. Dia tidaklah orang yang terlalu alim, tahu, tetapi dia juga tak terlalu jahil. Cuma dia sibuk melayan nafsunya. Maka orang ni, tahap yang kedua, syaitan boleh tipu. Tahap yang tiga, melibatkan orang yang tahu, ada ilmu, tetapi dia dilalaikan dalam ilmunya. Berapa ramai orang yang tahu zikir pagi petang tu, tapi dia tak baca. Orang kata payah kau nak ingat. Mudah je ingat ustaz. Hak payah nak baca. Nak ingat tu mudah, nak baca tu payah. Saya tak tahulah orang lain, saya kata tu saya. Dah. Nak baca, nak hafal, kalau tak ingat pun buku ada, dalam telefon pun ada. Hak payahnya nak baca. Betul tak? Jadi kategori ni dia masuk ke mana? Dia tak jahil. Dia tidak kerana hawa nafsunya. Dia dah tahu, tapi dalam masa tahu tu pun dia lalai. Maka orang ni pun boleh ditipu oleh iblis. Kadang-kadang kita sering kali didatangi oleh bisikan-bisikan ini. Kadang-kadang yang menyebabkan kita rasa tak nak buat amal satu, ataupun bisikan-bisikan yang datang dalam hati untuk tes kita. Contoh, ada berasa ke? Tak ada rasa. Ada sama bisikan-bisikan kita sehingga kita lari, kita tepis, kita halang, walaupun kita dah ulang 2-3 kali jawapan tu kepada diri kita, tapi tetap juga persoalan tu datang. Macam yang kita baca dalam Ad-Da' wa Dawa, antara penyakit hati dan ubat dia. Seringkali syaitan datang tanya kepada kita, siapa cipta ni, siapa cipta tu, siapa cipta, sehingga kita jawab yang ciptakan sekalian makhluk ni ialah Allah. Sampailah satu tahap dia akan tanya, siapa pula cipta Allah? Bila kita baca hadis tu, Nabi SAW kata, bila dia tanya begitu, katalah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jangan cara dah kepada soalan tu. Kita bila datang hadis tu, belum ni kita tak tahu. Bila kita tahu, dia mari. Dan bila kita jawab lagu tu, lari sekejap. Kemudian dia datang balik. Kemudian dia lari pula. Kemudian dia datang balik. Itulah sifatnya hati dan juga syaitan. Sebab tu di antara jahil paling parah sekali, sebab dia memang daripada asal dia tak tahu pun dia sedang ditipu. Jahil ni dia tak tahu pun dia sedang ditipu, sehingga orang ni lah paling payah sekali untuk kembali. Yang kedua, nafsu. Nafsu ni dia tahu, tapi masih lagi dia seronok dalam memilih antara iman dan juga nafsu. Tapi kadang-kadang sampai satu tahap dia hilang minatnya terhadap nafsu. Nafsu ni kadang-kadang bila dia dah boleh, dia tawar. Sebelum dia dapat, dia nak. Bila dia dapat, dia tawar. Lepas dia tawar, kita berberhenti istighfar kepada Allah, kemudian balik. Itu sifat nafsu. Belum kita dapat, memang nak sungguh. Sama ada harta, sama ada wanita, sama ada muzik, sama ada filem, sama ada apa jua benda yang menjauhkan kita. Time kita nak tengok tu, belum tengok, nak tengok layan cerita ni, habis cerita, tara cerita ni. Kalau tak tengok tak apa. Pasal apa? Dah tengok dah. Belum tengok tu tak boleh ni, tengok ni. Ataupun lama kita dah tengok dulu, mari musim Korea, duk layan je Korea. Lepas satu tahap dia hilang dah. Bosan rasa skrip sama je. Nampak? Kalau tak hilang ingatan, tak mati kemalangan, hidup balik lah, cerita lagu tu je lah. Akhir sekali dia akan timbul rasa bosan dan kita tinggal.
baik lagu pun sama. Orang yang duduk sibuk layan lagu, sampai satu tahap dia akan ada titik yang mana dia dah hilang keinginan dia. Yang ni kira okey sikit lah daripada kejahilan. Jahil ni memang tak tahu, pakai suduh tak tahu. Yang paling ringan lalai. Lalai ni dia ada ilmu, tapi dia tak guna je ilmu dia. Sehingga kadang-kadang bila dia terjatuh baru dia tersedar. Yang tu paling ringan sekali. Sebab itu saya katakan bahawa ubat kepada talbis adalah ilmu yang membina keimanan kepada Allah. Ubat kepada talbis iblis adalah ilmu yang membina keimanan kepada Allah. Kemudian mintalah taufik dan hidayah daripada Allah supaya menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Kadang-kadang di saat saya pernah cerita ni, bila kita tak terbuat satu amal, kadang-kadang kita banyak meninggalkan amal-amal soleh, sampai satu tahap duk fikir, apa Allah nak aku sampai tahap ni je? Apa Allah menginginkan aku jadi jahat? Apa Allah nak suruh aku jadi orang tak baik? Sebab kadang-kadang kita keinginan nak buat baik tu ada, tapi seolah-olah kita tak mampu nak buat. Kita nak buat baik, nak bangun malam ni asyik kunci jam je. Setiap kali kunci jam tak bangun-bangun. Nak puasa sunat, tiap-tiap minggu berazam nak puasa sunat. Tapi hari Khamis ni ada je benda tak jadi nak puasa. Nak ziarah anak yatim, perancangan amal soleh ni tuan-tuan, ya Allah, penuh senarai. Tapi bila nak merealisasikan perancangan tersebut, nak melaksanakan dia, asyik tak jadi. Sampai mari kadang-kadang syaitan duk bisik, boleh jadi Tuhan tak nak kamu jadi orang soleh mungkin. Jahat sungguh. Sehingga ada orang kata, daripada aku jadi baik, baik aku jadi jahat. Ada saya pernah kenal orang, dia kata dulu ustaz waktu saya gangster, orang jaga saya. Bila saya berkawan dengan orang yang tak gangster ni, orang soleh ni, dia biar saya tanpa apa, tak ada orang nak jaga, tak ada orang cara pun saya. Dulu waktu duduk dalam gangster, dia kata wallahualam, dia punya ukhuwah tu gini. Tengah malam dia mari, ada sakit, demam sikit, mari terus. Bila kita insaf taubat ni, mari duduk dengan orang soleh ni, orang soleh buat hal masing-masing, dia kata. Boleh jadi Allah menguji dia pada masa tu. Tapi satu saat dia kata, susah jadi orang soleh. Ada orang mungkin dia pakai tudung, bila pakai tudung cabaran tu banyak mari, dia kata susah jadi pakai tudung. Baik tak pakai tudung, syaitan nak jadi hipokrit. Padahal sedang dia berkata begitu, dia sedang ditipu oleh iblis. Jadi sebab tu kita katakan jalan yang paling selamat ialah ilmu. Di saat kita terkena ujian tersebut, iblis mari bisik, boleh jadi Allah ni nak suruh, tak nak jadi kamu ni tak boleh jadi orang soleh mungkin. Mungkin tahap syurgamu ni Allah tentu tinggi ni dah, tak boleh pergi dah tahap lain. Sekarang ni je syurgamu. Mungkin sampai tahap gitu. Lalu kita teringatkan ayat Allah Azza wa Jalla, innallaha la ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah tak pernah suruh kamu buat buruk. Perhatikan dalam Quran, ada tak satu ayat Allah suruh buat buruk? Tak ada. Jadi kenapa Nabi pula kata wasyarru laisa ilaika, dan keburukan itu bukan kepadamu? Allah tak pernah. Kalau kita tahu Nabi kata begitu, ayat Quran kata begitu, lalu kita kata rupanya aku fikir tadi tak betul. Di saat itu kita sedar, Allahu Akbar, maknanya bukan Allah berkehendak kita tak jadi orang saleh, syaitan yang berkehendak begitu.
Tapi kalau kita tak ada benteng tu, mana kita nak lagi? Manusia akan ditipu dengan kejahilan dia. Dia akan ditipu oleh hawa nafsunya. Dan saat dia lalai juga dia ditipu oleh syaitan. Sebab tu kita kena senantiasa banyak hubungan kita dengan Allah. Berzikir, beristighfar, beristi'azah, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan bin Salih rahimahullah berkata, sesungguhnya syaitan membuka 99 pintu kebaikan untuk dapat membuka satu pintu keburukan. Dia tak kisah. Iblis ni dia tak kisah sama ada dia buka pintu kebaikan atau buka pintu keburukan pada tahap awalnya, melainkan akhirnya dia menang. Kita juga bicarakan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa'. Syaitan kadang-kadang dia menyekat manusia supaya jangan buat. Maka di saat manusia ni dia nak buat juga, dan syaitan kata tak mampu dia nak halang manusia daripada buat, maka dia kata silalah buat, dan dia berusaha dengan cara lain menggambarkan sehingga manusia itu melampau dalam soal melakukan sesuatu. Ibarat kata seorang yang memanah, target tu duduk depan, syaitan berusaha untuk jatuhkan tangan dia sehingga anak panah dia tak sampai ke target. Tapi di saat orang ni memang kuat untuk melawan syaitan, dia nak angkat juga tangan dia, syaitan akan biarkan dia angkat dan dia akan tolak lagi ke atas, sehingga bila dia panah, anak panah tu terlepas daripada target. Natijahnya target tak kena. Dalam dua-dua keadaan yang menang adalah syaitan. Satunya dia tipu dengan maksiat, jangan buat taat, buat maksiat, tak kena. Maka di saat dia gagal untuk menghasut manusia buat maksiat, dia galakkan manusia melampau dalam ibadah, sehingga akhirnya manusia itu tetap tidak mengikuti sunnah walaupun dia sedang buat ibadat. Natijah dalam dua-dua keadaan dia tidak mendapatkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Itu talbis, bahaya. Talbis. Belajarlah, banyakkan belajar, minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Al-A'mash mengutarakan, seorang lelaki bercerita kepada kami bahawa dia pernah berbicara dengan bangsa jin. Jin-jin itu berkata, tidak ada yang paling sulit untuk kami sesatkan melebihi orang yang mengikuti sunnah, sedang para pengikut hawa nafsu kami benar-benar mampu mempermainkan mereka, iaitu adalah ahli bid'ah. Dan ini yang disebut sebagai bahaya bid'ah dalam perbincangan kita sebelum daripada ini. Jadi jalan keselamatan kita ialah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jalan keselamatan, dan itulah juga yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah dan juga tipu daya iblis, syaitan. Saya dah sebut dah sebelum daripada ni, antara faedah kita berpegang kepada sunnah ialah kita selamat daripada beberapa perkara. Selamat daripada kesesatan, sebab Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara, selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu akan tidak akan sesat dari buat selama-lamanya kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kita juga akan selamat daripada syaitan, sebab banyak amalan-amalan sunnah ni sama ada secara langsung atau tidak langsung menyelamatkan kita daripada syaitan. Kita baca doa, syaitan lagi. Kita nak makan, nak minum, baca doa, syaitan tak dapat bersama. Nak masuk rumah baca doa, nak tidur baca doa, nak belajar baca doa, nak baca Quran melindung dengan Allah daripada syaitan. Semua itu adalah sunnah-sunnah yang menjaga dan menyelamatkan kita daripada syaitan. Dan kita juga selamat daripada neraka, sebab Nabi SAW kata umat Islam akan berpecah pada 3 atau 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa dia? Orang yang berada di atas jalan Nabi dan juga para sahabat.
Jadi kita selamat dari keseselatan, kita selamat daripada neraka, kita juga selamat daripada syaitan. Jadi mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah untuk tetap di atas jalan sunnah, dan kita berhenti setakat itulah hari ni, kena berhenti awal. Saya minta maaf sekali lagi sebab saya ada patutnya janji 8.45 je, tapi dah start lewat dah sikit tadi, kita kira 49 lah. Wallahu ta'ala alam. Soalan kita tangguh dah, tangguh semua, tiap-tiap minggu tangguh. Bagus sungguh. Kalau nak tanya, tanya Abu Talha dengan Oli. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.